Malaysia prihatin. Itulah tema yang dikekalkan bagi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari tahun 2020 sehingga tahun 2021. Malaysia menggambarkan seluruh rakyat Malaysia turut sama memerangi COVID-19. Prihatin, inisiatif kerajaan yang telah merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Hasil perjuangan dan pengorbanan pemimpin serta pejuang-pejuang lain semasa proses kemerdekaan, kita dapat menikmati kebebasan melakukan aktiviti harian. Kebebasan ini hasil daripada darah mereka yang berani dan amat mencintai tanah air yang perlu kita sama-sama kenang dan pertahankan. Kita juga menghargai pengorbanan perjuangan frontliners ketika berdepan ancaman pandemik COVID-19 sekarang. Aspek prihatin di dalam kerajaan telah lama diamalkan. Fokus kita hari ini adalah pada tema prihatin. Kita akan mengimbau kembali program yang berteraskan keprihatinan kerajaan kepada rakyat yang berlaku suatu ketika dahulu bersama Majlis Keselamatan Negara dalam perjalanan ke RASCOM. RASCOM, Rajang Area Security Command, merupakan satu agensi yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di atas arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 4 pada 25 Mac 1972 bagi mengawal kegiatan komunis yang semakin meningkat di kawasan tengah Sarawak. Kawasan-kawasan yang telah diletakkan di bawah RASCOM adalah Sarike, Bintangong, Sibu dan Kapit. Luas keseluruhan kawasan ini adalah 58,544 km persegi. RASCOM adalah merupakan agensi yang unik kerana melalui RASCOM, kerajaan bukan hanya menggunakan kaedah ketenteraan dan keselamatan, tetapi turut menggunakan pendekatan gerak saraf dan perang saraf bagi memerangi kegiatan komunis di kawasan tersebut. Selaras dengan perkara tersebut, 3 unit telah digabungkan di dalam RASCOM bagi menjalankan tugas-tugas memerangi komunis, iaitu tentera, polis dan awam. Kali ini, MKN Sarawak akan berkongsi peranan seksyen awam yang jarang didedahkan dalam bersama memerangi pengganas komunis. Sebenarnya komponen RASCOM ada 3. Kita ambil daripada tentera tu banyak bagian kita tahu lah. Tentera laut, tentera darat, tentera udara, itu tentera semua. And then balik kepada polis Diraja Malaysia pun banyak juga seksyen di bawahnya. Lepas itu awam pun banyak membantu dalam keamanan. So komponen awam ini yang besar ni. Pertanian, dalam pertanian ada pecahnya dengan petunjuk rumah tangga yang ini yang perempuan semua. And then kita ada kebajikan, welfare, and then koperasi. Kita mengajar dia macam mana nak berhidup berkoperasi. Medical, perubatan, dan ada satu bahagian lagi, info cyber. Yang ini campur dengan penerangan. Kawasan RASCOM yang terlalu luas dan keadaan geografi yang mencabar dan kawasan kediaman penduduk yang berselerak di kawasan pedalaman adalah merupakan cabaran yang besar bagi pihak kerajaan untuk mengawal kegiatan komunis di kawasan tersebut. Peningkatan ahli-ahli komunis di kalangan penduduk pedalaman di kawasan tersebut serta kejadian-kejadian keganasan yang dilakukan oleh pihak komunis ke atas penduduk pedalaman yang tidak memberikan kerjasama kepada pihak komunis amat merisaukan kerajaan pada masa tersebut. Disebabkan kesukaran kerajaan untuk memantau keadaan keselamatan masyarakat pedalaman pada masa tersebut, kerajaan telah mengambil tindakan untuk memindahkan penduduk-penduduk di kawasan pedalaman ini ke kawasan penempatan baharu bagi memudahkan kawalan keselamatan dilaksanakan ke atas penduduk-penduduk tersebut. Selaras dengan perkara tersebut, operasi Berbatak dan Emperu telah dijalankan bagi memindahkan penduduk pedalaman ke kawasan penempatan baru. Gempuruk ini ditubuhkan, mereka yang datang dari Rumah Panjang, dari Ulu Ngemah, Sungai Ngemah tu, mereka di Batak, they are being pulled out from their original house because of the intimidation and the one from the communist ideology. So these people, they are scared, so they're being under their own accord lah. Dia minta kerajaan macam dijagau, dia memang ketakutan dengan komunis tu. Mereka sendiri dengan sukarela lah, minta kerajaan tolong mereka lah. Sebab dijagau masa itu
Sebab tanah tidak cukup, so kebanyakan mereka juga pergi ke Ngungun sebab Jagau berbukit masa itu tidak dapat menampung mereka lah. Sebab berbatak dulu, kerajaan bagi, saya ingat sebab saya yang atur tadi, 2 trip 1 bilik rumah panjang. Ambil barang mereka daripada original low-cost mereka, 2 trip. Kerajaan bagi minyak free, bawa barang-barang mereka original lawan barang mereka lah dari Ulu sana pergi ke Jagau. Sama juga di Ngungun. Dia di Gempuruk, di Jagau dan di Ngungun. Itu masa itu dia rumah mereka kerajaan bagi percuma. Dia buat rumah tidak seperti sekarang lah. Dia belum macam sekarang tengok dia memang selesa rumah kerajaan bagi free berapa kali dia buat dulu. Sekarang baru menetap betul-betul dan saya ingat mereka selesa sekarang. Dengan kemudahan yang kerajaan bagilah tentang rumah lah. Api dan air sebab ya. Pendek kata operation berbatak maksudnya kita pindahkan dia orang dari atas turun ke lokasi sekarang tu dengan Ngungun dengan Jagau ataupun di Skuau Ulu Oyak pergi ke Skuau sekarang macam tu lah. Tadak pun sama dengan Tadak Dia Ulu Sungai Tadak, Sungai Kabah. Di Ulu Sungai Kabah masuk ke Tadak sekarang. Itu benarnya berbatak tu. And then kita gumpuluk dia orang. Mengumpuluk maksudnya kita kumpullah kan di satu lokasi, satu perkampungan, kita letak mereka di sana semua. Supaya senang kerajaan nak bagi apa pertolongan. Senang kan? Kalau dia pecah di hulu sana, susah juga kita nak communicate dengan dia orang. And then moreover, senang komunis masuk kacau. Kalau dia kat sini, kita ada border scout dekat sana. Border scout. Tiap lokasi itu memang ada area security unit, border scout. Yang menjaga keselamatan mereka tu. Memang ada. Area security unit, ASU. Border scout memanggil dulu Ya, border scout. Operation Empuruk, it's come from Operation Berbatak. It's because of the communist intimidation to the people here. So the people on their own wish, on their own accord, they come over here to seek refuge from my father. Because during that time, they are really suffering a lot from this communist intimidation. Sebab mereka takut juga kalau mereka tidak tolong cities itu, nanti mereka akan dibunuh. Banyak perkara macam di Skuau, Pengulu Imban sudah terjadi. Jadi mangsa komunis juga. Proses perpindahan penduduk ke kawasan penempatan semula menghadapi pelbagai cabaran. Hal ini kerana penduduk-penduduk yang dipindahkan ini mengalami masalah untuk menyesuaikan diri di dalam persekitaran baru. Penduduk-penduduk tersebut yang hanya bergantung kepada aktiviti pertanian sara diri di kawasan kediaman sebelum ini menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti mereka sebelum ini kerana kekurangan kawasan tanah yang subur untuk bercucuk tanam dan ini menyebabkan penduduk-penduduk ini mengalami masalah kekurangan makanan. Pihak berkuasa telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi membantu penduduk-penduduk yang berpindah ke kawasan penempatan semula ini dengan menyediakan bantuan bekalan makanan asas kepada penduduk berkaitan. Di samping itu, kerajaan turut menjalankan program-program kemahiran bagi membantu masyarakat di kawasan tersebut mempelbagaikan aktiviti ekonomi mereka dan mengurangkan kebergantungan penduduk di kawasan tersebut kepada aktiviti pertanian sara diri dan mengumpul hasil hutan sahaja. Ajar dia orang memasak and so on, penduduk. Selain dia memasak, dia orang juga jadi cikgu kat sana. Mengajar orang dewasa, sekolah orang dewasa dan kanak-kanak. Dia orang ini yang buat, yang ajar yang perempuan tu. Yang staf perempuan kita kan, home demonstrator tadi. Itu sebenarnya. Kemudahan sekolah rendah memang sudah ada lah. Memang dari dulu sudah ada sebelum Raskom. Sekolah rendah di tiap lokasi itu, di Jagau, di Ngungun, di Tadak, di Skuau, Rantau Panjang dan Nengedak. Memang sudah ada. Dari darjah 1 hingga ke darjah 6. Actually kita mau ingat juga kenapa kita ajar mereka ataupun bagi mereka kerajaan bagi beras menolong sikitlah, menambahkan dan lain-lain tu sebab dari hulu dia orang dah ada tanah sendiri, rumah sendiri kan. Di sana senang mereka, kira hidup dia senanglah mencari apa-apa makanan and so on. Bila dia dipindah kat bawah nak tanam di mana? Kan semua tanah orang kat sekeliling tu. Nak tanam apa, nak makan apa? Itu yang kita pertanian ni bantu. Ajar dia orang macam mana nak tanam sayur, apa memelihara ikan pegong dan sebagainya lah. Di samping menempatkan semula penduduk pedalaman ke kawasan baharu yang lebih selamat daripada ancaman pengganas komunis, pihak kerajaan juga telah mengambil tindakan dengan melancarkan operasi food denial atau sekatan makanan dan bekalan kepada pihak komunis.
sekatan perbekalan ini dia kerajaan macam menyekat sebab dulu semasa komunis mengacau negeri Sarawak, komunis ni dia pandai memujuk. Dia pujuk orang yang kehidupan susah. Macam di Rumah Panjang itu dia dipujuk dia. Kerajaan pada masa itu dia perlu menentang ideologi dia. Yang saya nak sentuh adalah sekatan. Sekatan ini dia banyak involve pekedai dipaksa untuk menyokong aktiviti-aktiviti komunis. Berarti apa keperluan yang dia orang nak, pekedai-pekedai ini tadi perlu supply. So, kerja kita adalah untuk menyekat supaya benda-benda yang dipinta ini tidak sampai tangan komunis. So, at the same time kita menyusahkan pergerakan dia orang. So, kerja kita adalah untuk memeriksa dari tempat sigi ke tempat sigi, pasar sigi ke pasar sigi. Jadi, kita beri dia orang lesen yang berapa yang dia orang perlu simpan dalam kedai pada masa yang tertentu. Jikalau dia orang simpan lebih daripada apa yang dibenarkan, itu adalah kesalahan. So, dia orang boleh di-charge ke mahkamah. So, dengan cara ini, kita sedikit sebanyak berjaya lah. Sebab kalau tidak ada supply, memang makanan tidak ada, memang ada susah lah untuk dia orang jalankan aktiviti-aktiviti dia orang. Kita mengenal pasti pergerakan tiap-tiap orang dari tempat-tempat terpencil macam rumah persendirian, dekat kampung, dekat hutan, di pekan, di pasar. Sebab kita nak monitor siapa yang supporter komunis masa tu, dan pergerakan dia orang memang kita monitor betul-betul. Sebab kadang-kadang dia orang pun datang dari hutan, keluar dari hutan, dia mau pergi ke tempat penyokong dia untuk meminta barang yang dia orang perlu, macam ubatan, makanan dan sebagainya. Dan kita pun juga menghalang segelintir dia orang untuk datang ke rumah bapa dia ataupun mak dia orang, sebab kebanyakan dia orang pun dari pekan, dari pasar kan. So kita membuat cek dari sebuah rumah ke sebuah rumah, malam ataupun siang, mengejut itu dengan bantuan Special Branch, bantuan escort Border Scout ataupun PGA. Kita memang membuat lawatan mengejut, kadang-kadang sampai pukul 2 malam, pukul 3 malam, pukul 4 malam, subuh. So Dewan memang anytime. Kita tak bagi tahu kita datang semua. And the worst part is macam rumah terpencil dekat hulu-hulu sungai dan sebagainya. Kita perlu pergi sana. Walaupun kita terpaksa berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke rumah itu. Dan kita mesti mau mengenal pasti ke mana dia, family dia tu. Betul-betul dia bekerja di bandar kah ataupun di mana-mana lah. Dengan itu, setiap household ataupun setiap ruang rumah tu dia memang direkod siapa ketua rumah, siapa mak dan semua, siapa yang tinggal di sana, siapa yang keluar. So we know where dia punya movement tu kita tahulah. So kita pun buat juga macam roadblock untuk kita mengenal pasti, ataupun dia pindah jalan sini sana. We have roadblock and then we have river block. Itu sungai pun kita buat dengan bantuan dari Navy pun ada, dari askar, dari PGA, semua kita perlukan sebab kita orang tak ada bawa senjata. Kita boleh cakap kita berjaya sebab kebanyakan dia orang punya movement masa tu restricted tau. Dia orang tak berani keluar sesuka hati sebab mungkin dia bertemu dengan kita lah, dengan PGA ke, dengan Special Branch. So dia orang memang tak begitu selesa dengan keadaan macam tu, dan dia orang pun kurang keluar dari hutan. Pergerakan dia orang memang dimonitor betul-betul lah. Perkongsian maklumat kepada masyarakat amat penting bagi memastikan masyarakat di kawasan pedalaman faham dengan dasar-dasar kerajaan bagi mengelakkan masyarakat ini daripada terpengaruh dengan bahayanya ideologi komunis terhadap negara. Bagi menjalankan tugas ini, Unit Penerangan dan Perang Saraf sering mengadakan program-program penerangan kepada penduduk pedalaman berkaitan dengan keburukan komunis, dan penting untuk penduduk ini menyokong dasar-dasar kerajaan bagi memastikan keselamatan mereka terjamin dan kemajuan dapat diberikan kepada mereka. Aktiviti-aktiviti perang saraf yang dijalankan telah berjaya mengurangkan penglibatan masyarakat pedalaman dengan pihak komunis dan seterusnya menyukarkan pihak komunis untuk merekrut ahli-ahli baru bagi meneruskan perjuangan mereka. Oleh kerana adanya Raskom semasa itu, ketaralah kelemahan aktiviti-aktiviti komunis yang meracuni minda-minda penduduk-penduduk, dan juga nak
merekrut ahli-ahlinya lah. Kalau dia berjaya, dia pun ada cyber. Kalau dia berjaya bagi cyber tu, dia rekrut member-member baru. Oleh kerana kejayaan yang dibuat oleh kerajaan negeri Sarawak masa itu, kira kalahlah dia orang. Member dia orang kurang. Semasa bertempur pun member dia dah mati. No recruit. So in the end dia orang menyerah diri, berperingkat menyerah diri sampai kelompok yang terakhir. So kira musnah lah. Penubuhan Raskom telah berjaya mengekang pergerakan komunis di Sarawak. Perkara ini terbukti pada 13 Oktober 1973. Pemimpin Parti Komunis Kalimantan Utara, Bong Ki Chok, telah menghantar surat kepada Ketua Menteri Sarawak memaklumkan penyerahan diri beliau. Perkara ini telah memberikan satu cabaran kepada Parti Komunis dan telah melemahkan pergerakan mereka. Pada 21 Oktober 1973, Bong Ki Chok telah menyerahkan diri kepada kerajaan. Selepas penyerahan diri, pemimpin komunis terbabit, Raskom terus beroperasi sehingga dibubarkan pada 9 November 1994. Sepanjang tempoh Raskom beroperasi sehingga kini, kawasan Raskom telah mengalami perubahan selaras dengan kemajuan yang dialami oleh negeri Sarawak dan Malaysia secara amnya. Semasa bertugas di Raskom, perasaan bekerja itu seakan-akan macam ambil peranan askar juga. Tapi perasaan takut tidak ada masa itu. Tidak ada takut. Hari-hari pergi travelling, operation, tak ada rasa takut. Tapi tidak pun rasa macam berjaya. Tapi ujung-ujung kita berjaya. Kita menang. Ia disahkan sebab komunis tidak ada lagi di negeri Sarawak. So kita bangga sebenarnya. Sangat bangga. Dan harap-haraplah umur kita sudah besar, sudah retire. Harap-haraplah tugas-tugas dan jasa-jasa ini akan dikenang oleh generasi-generasi yang baru ini. Biarkanlah dia orang tahu kita adalah salah satu komponen yang mendamaikan Sarawak. Keamanan dan kemajuan yang kita kecapi kini merupakan hasil pengorbanan pejuang-pejuang dan pahlawan negara kita sebelum ini. Sebagai rakyat negara yang berdaulat, adalah penting untuk kita terus bersama-sama mengekalkan keamanan dan kedaulatan yang kita nikmati sekarang. Kita harus bekerjasama menolak anasir-anasir negatif yang sentiasa cuba untuk menggugat perpaduan di kalangan masyarakat negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum yang merupakan kekuatan utama negara ini terus aman dan membangun. Keamanan tanggungjawab bersama. Kita adalah benteng negara. Kita adalah pasukan Malaysia.